Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Hanani Damira dan bersama dengan kita hari ini di Kirana. Okey, jadi untuk penonton-penonton yang tak tahu, Kirana ni merupakan satu CD terbaru di bawah Studio Keadilan di mana Kirana ini menceritakan berkenaan dengan isu-isu kemasyarakatan, kemanusiaan dan juga hal-hal wanita. Dan setiap episod untuk Kirana ini saya biasanya akan jemput tetamu-tetamu jemputan yang akan menemani saya di meja makan ni. Nampak tak? Ada makanan zoom sikit, tak boleh zoom zoom sikit makanan kita kan. Jadi dekat sini kita akan sambil-sambil minum teh, sambil-sambil kita borak, sambil-sambil kita terima ilmu baru. Jadi orang-orang yang kita jemput setiap episod ini adalah orang-orang yang hebat yang mampu memberi inspirasi kepada masyarakat, insya-Allah. Okey, jadi sebelum saya nak memperkenalkan tetamu saya pada hari ini special sikit, kita ada 2 tetamu jemputan. Jadi untuk tajuk hari ini adalah ekspedisi wajah. Apa itu ekspedisi wajah? Kita nak jemput orang-orang yang bagi saya luar biasa. Tapi sebelum tu saya nak jemput dulu, perkenalkan dahulu panel kita yang pertama ini. Siapakah beliau? Baru-baru ni, kalau korang yang sentiasa tengok dekat Twitter lah kan, bukan Twitter lah, sekarang orang dah panggil X. Okey, ada satu ciapan media sosial di X ni telah tular berkenaan dengan beliau. Apa yang beliau buat? Beliau kabarnya telah berjalan kaki pada Damansara Utama ke Melaka. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Mr. Manurang. Dipersilakan. Hai. Hai Nani. Datang sini tak jalan kaki kan? Tak naik Grab. Datang sini naik Grab. Kita nak sembang sikit lah sebab I pun impressed bila tengok you punya track dekat X berkenaan dengan you punya journey daripada Damansara Utama sampai ke Melaka tu. You bagi tahu sikit dekat penonton-penonton kita pun nak tahu juga you ni siapa? Apa yang you buat? What do you do for a living? Okay, for a living, actually I buat sekarang tengah cari kerja juga, but I am a freelance editor, mostly for masters and PhD students. So sebab adalah masa childhood mak saya pernah kata, you are very good at pointing out other people's mistakes. So I said, okay, if someone pays me to do that, I can do that. So they will send me their masters PhD thesis, sometimes even for corporate documents, so I can check dia punya, mainly for bahasa Inggeris lah, right? So I will check their grammar, their spelling, make sure the sentence flows correctly, and then they will pay me, and I'll make sure I deliver quality work on time. Wah, apa ni point mistake on others pun on others bukan. Maksud saya inilah, maksudnya cari kesalahan dan perbetulkanlah masalah-masalah tu pun boleh buat duit juga. So what else? Apa lagi yang you nak orang tahu pasal diri you? Okay, my hobby, I ada juga banyak hobby. I am into martial arts. I like to train physically. Actually, I'm pemalas juga. I just started. Okay, so sebelum I started my journey, before I started walking, I actually have zero training. Maybe by next year, I want to join martial arts again. I like to write. I suka tulis. Tulis cerita sendiri, reka cerita my own characters. I want to publish my own books within the next 5 years. Oh, okay. And I like to draw, lukis, not just the visual aspect of the drawing, but also writing the characters as well. I see. More towards the creative side. Okay. Martial arts, apa dia? Taekwondo ke? I pernah buat taekwondo, tapi itu dah lebih 10 tahun lepas. Oh, okay. Belt, black belt? Blue actually. I tak sempat complete all the black. belt. Yes, correct. Okay, so sekarang ni kita nak go terus kepada kenapa Manu, I panggil Manu je. Boleh. Sebab dia pun lebih kurang sebaya saya je, lebih kurang. Macam tu. Tapi itulah, saya sangat impressed sebab saya sendiri malas nak berjalan kaki. So macam mana you sedar yang you viral tu satu hal. And why do you do that? Why do you choose macam aku nak berjalan kaki lah daripada Damansara Utama ke Melaka? And why exactly is Melaka? Okay, actually tak ada sebab. It was a shower idea. Actually backgroundnya, I'm still looking for job, and then memang frustrated lah sebab 200-300 tempat you apply, tak dapat interview, tak dapat call back, and then I rasa macam I have to do something different to change my mindset. Maybe kalau you buat benda yang sama hari-hari, I'm sure everyone can relate also, most people can relate. If you do the same thing every day, then you'll become very tired and you rasa terperangkap. So you have to do something different to come out of that. So actually one day, masa saya mandi, I just dapat je idea. Boleh juga jalan sampai Melaka. So okay.
Because everyone gets a shower idea, but not everyone remembers when they come out of the shower. Betul. Correct? Itulah tempat kita dapat inspirasi nak buat banyak benda. Betul. Tapi inspirasi lepas habis mandi, hilang juga kan? Oh, so maksudnya the main idea is you dapat ilham tu dari waktu tengah mandi? Betul. Oh my god. Okay. And then I dapat idea, I realise I tak ada raincoat, tak ada payung, tak ada power bank. Beli 3 benda tu and then 2 hari lepas tu, I gerak. Oh my god. No planning, no exercise, no background in fitness, nothing. I'm walking to Malacca from Damansara Uttama. That's about a total of, Google Maps says it's 159 kilometers. Give or take some detours here and there, it's probably going to be a bit more than that. I'm going to walk. I started about an hour and a half ago. I'm like about 9-10 kilometers on the way already. This is the furthest I've ever walked in my entire life in one whole sitting, I guess. Like the furthest before this was probably like 7.5-8 kilometers. This is about 9 to 10. So I've already broken records, and this is nothing. There's a lot more to come. Yeah, I'm already sweating, and yes, it's kind of hilarious because I'm wearing jeans and a t-shirt and some shoes, and I've got some stuff, and that's it. So that's it. There's a lot more. Just taking a short break for a few minutes, and then we're going to continue. GPS is a bit wonky, but I'm still managing to navigate. We'll see. Peace out. Balik pada soalan tadi, kenapa Melaka? Saja je. Just idea came. I tak fikir banyak-banyak. Itulah kenapa bukan Kuala Pilah ke? bukan Muar ke? Okay, actually, because I seorang yang suka baca and belajar tentang sejarah. I pernah pergi Melaka to visit one of my friends. Dia tinggal dekat sana for the past 3-4 years sebab dia belajar dekat MMU. Tapi I tak pernah pergi A Formosa. So, as someone who loves history, I wanted to go to the A Formosa Fortress. And I decided, okay, now is my chance. So daripada situlah you dapat ilham untuk menulis di Twitter, di X. Betul. I documented the journey, so I adalah ambil video, maybe like 1 minute, 2 minute. And then I inform my family as well that I'm going. But I refused to post until after the journey was done. Sebab I tak nak buat because I wanted it to be viral. I actually buat ni just for myself. I wanted to do something that will challenge yang cabah diri sendiri, right? So I dah habiskan, and then that weekend was Deepavali, 12 hari bulan, 9 hari bulan I dah siap, I dah sampai Melaka, and then I balik 11. So 12 hari bulan Deepavali, and then celebrate, and then a few days after that I decide tak apalah, kita post sikit and maybe share with people. Mungkin ada orang yang dapat inspirasi daripada apa yang saya post. Yes. Banyak, ada 10,000 retweet, repost if I'm not mistaken. About, yes. Kan? Yes. You dah start berjalan tu baru you bagi tahu ke, ataupun you already told them about your plan? Malam sebelum. So macam mana reaction diorang? I mean, what? Okay, first person I informed was my sister-in-law. I have 2 older brothers, 12 dan 10 tahun, my senior. I am 26, so I am the youngest. Right, so I informed my sister-in-law, and then first question dia tanya, dia memang macam, she was like a mother. You know, it's like, are you okay? Did you plan anything? You're not fit? You're not ready? I said, I have to do this. You can't change your mind. Okay, so I informed my sister-in-law, I informed my brother, and I informed my best friend. So I add diorang dalam satu WhatsApp group. So I on my live location, I update. So like, oh, sekarang I tengah makan. Sekarang now today is my journey is over. I check into one hotel, or I'm walking, continuing to walk. I make sure to update them. I see. And their reaction also, they were shocked. Right, they were shocked. But then diorang memang faham lah bila cakap, I have to do this for myself. I want to challenge. Sebab I nak rasa that self-respect for myself. Oh, I have achieved something. So they understood that, and they were supportive the whole way. Ya, betul. So, maksudnya sepanjang you punya journey tu, by the way, berapa lama you punya journey from Damansara Utama to Melaka? Seminggu, exactly 7 days. Exactly 7 days. Or if you want to be technical, 170 hours and 7 minutes. So, waktu you bertolak daripada Damansara Utama tu, waktu bila? Petang ke pagi ke? Pagi, 6.37 pagi, Khamis 2 hari bulan 11. Okay, so, arrive dekat Melaka on 9. 8.44. Malam ke? Pagi juga. Pagi juga. Oh. My feet hurt so bad. I just want to take off my shoes, my socks, and just sleep side of the road. I just want to stop, but I can't. Not when I'm this close to the finish line.
and not when I've already made up my mind that I will succeed. Nothing is going to stop me, especially myself. You gotta keep moving, player. Okay. Ini boleh I tepuk tangan sikit. Gitu. Tapi sangat inspiring lah sebab I tengok rata-rata sebab I observe juga all the comments from your ex punya ciapan. So kebanyakan netizen diorang impress. Tambah-tambah pula waktu tu minggu preparation on Deepavali apa semua kan. And then you willing to do that. And then ramai sangat orang yang terinspirasi. At least bukanlah nak ni tapi nak selit-selit jugalah sebab dulu ada juga kes orang claim dia berjalan kaki daripada Johor tu ke Istana Negara. I think so. So yang ini memang I sendiri tengok you punya thread apa semua tu memang ada all the proof that you ada this checkpoint mana you berhenti apa semua. Ada sunburn juga. That's also proof, right? Sunburn Okay, jadi okay, sekarang ni kita sudah dengarkan perkongsian dan juga journey Manu berjalan kaki daripada Damansara Utama ke Melaka. Melaka tu exact location dekat mana? Formosa lah. Bandar Melaka. Formosa. So you terus balik you return balik macam mana? Bus. Kalau if Deepavali wasn't on that weekend, I memang akan consider untuk jalan balik because my body had recovered in 2 days. Okay, ini soalan tambahan sikit lah. I just curious nak tahu sebab you berjalan kaki, so you dah save daripada segi transportation cost. Yeah. Kan? So berapa approximately you spend untuk that jalan kaki including accommodations, your food and etc. I would say total dalam 400-500. Okay. Siapa-siapa yang mula nak berjalan kaki hari ni dah boleh kumpul buat tabung sendiri dalam 400-500 je. Okay, jadi terima kasih atas perkongsian itu tadi dan kita nak berehat selepas ini. Tapi sebelum tu untuk segmen selepas ini, saya nak bagi hint juga kita ada seorang figura yang juga mampu untuk memberi inspirasi kepada penonton Kirana. Ini kita ada Manu, seorang pejalan kaki dan lepas ni kita ada menuju puncak. Kita dah bagi hint sikit. Okay. Jadi kita berehat dahulu dan kembali selepas ini. Jom makan. Tadi tak makan. Yakin boleh rakan muda. Macam okey tak baby? Ngam. Hi guys, Azizul Awang, the Pocket Rocket Man here. Anda tahu tak, rakan muda diberikan nafas baru. Jadi dengan itu saya ingin menyeru semua anak-anak muda di luar sana untuk menyertai rakan muda. Kembali lagi dalam Kirana dan untuk topik hari ini saya ulang balik iaitu ekspedisi wajah. Dan sebelum ini kita ada panel Cik Manuram yang berkongsi berkenaan dengan journey beliau daripada Damansara Utama ke Melaka dengan berjalan kaki. Itu untuk segmen pertama. Dan untuk segmen kedua ini kita ada lagi seorang panel hebat dan bila saya baca trivia tentang beliau ni saya sangat impress. Sebab beliau merupakan seorang mountain climber yang setakat ini sudah menamatkan sebahagian gunung-gunung di Malaysia, Sabah Sarawak, beberapa gunung di luar negara, termasuk the 7 Summit of Indonesia dan 4 dari 7 puncak World 7 Summit. Okay, yang lagi saya impress sebab dia seorang wanita, okay? Jadi tanpa membuang masa, saya ingin jemput ke studio sekarang Puan Al-Arifah Hassan. Jemput akak. Boleh saya panggil Kak Ari? Okey, jadi inilah Kak Ari, seorang mountain climber wanita. Sebab selalu kita dengar pendaki-pendaki ni ramai lelaki, tapi itulah saya impress untuk jemput akak ke studio hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan journey akak dan sebagainya lah. Tapi sebelum tu, untuk pengetahuan korang, Kak Ari telah pun berkecimpung dalam dunia pendakian dan hiking hampir 20 tahun Hampir 20 tahun sebagai independent hiker dan juga mountain climber. Tapi sebelum tu disclaimer awal saya dalam bidang-bidang pendakian ni saya agak kurang tahulah sebab saya mendaki tingkat 5 pun agak fikir 2-3 kali. Boleh tak akak ceritakan sikit akak ni siapa dekat penonton-penonton Kirana ni semua? Hobi saya masa kecil-kecil tu saya suka panjat pokok.
Oh, sekejap. Akak dulu memang tinggal kat kampung kan? Ataupun bangga tinggal kat kampung lah kira. Kampung dekat mana? Memang Saya selama asal juga? daripada Kelantan. Okey. Kita dulu budak-budak kan, mana ada mainan mahal, gadget semua tak ada. Betul. So hobi saya memang panjat pokok. Apa-apa pokok je saya benda naik. Pokok betul pun saya naik. Pokok kelapa pun saya naik. Pokok betik Pokok betik. Akak ada beradik ramai Saya ada 8 adik-beradik, saya anak ke-2 bongsu. Situlah saya rasa minat saya untuk mendaki gunung lah. Bila saya masuk universiti di UM, saya join kelab kembara. Daripada situ saya start minat dengan dunia outdoor lah. Dan dalam ada tu gunung pertama saya daki Gunung Jerai. Lepas tu Gunung Jerai. Itu dengan member-member waktu UUM dulu lah. UM ada kelab lah. Lepas tu bila saya dah habis belajar, saya mula kerja, masa tu saya lebih kepada minat lain lah. Banyak benda saya nak buat tau. Biasalah kita dah ada duit kan. Saya nak mengembara. Lepas tu saya start ambil scuba diving punya license. Scuba diving pun ada. Ya Allah. Masa tu tahun 96. Masa tu tak ada. Jarang orang ambil scuba diving. Sampai member saya pun macam, apa kau ni ambil benda kau belajar ni. Maksudnya akak memang minat outdoor tu, bukan hiking semata-mata lah. Saya mula start giat mendaki gunung bermula tahun 2005 lah. Masa tu saya naik gunung-gunung di Malaysia. Lepas tu bila tahun 2010 saya start pula explore gunung-gunung di Indonesia sebab Indonesia kan dekat kan. So gunung Indonesia tu adalah gunung luar negara first yang akak daki? Gunung Indonesia. Lepas tu saya ingat lagi gunung Mahameru, gunung pertama saya di Indonesia. Tahun 2010 kot. 2010 lah. Lepas tu, lepas tu bila saya dah, biasalah kita kerja kan, banyak duit. Betul lah tu. Kalau dah habis lah, banyak dah gunung naik kat Indonesia ni. Apa kata kita pergi luar pula kan. Saya start beranikan diri. Gunung pertama yang jauh lah saya pergi tu Gunung Kilimanjaro di Afrika. Itu gunung keberapa tu? Sebenarnya saya tak kira berapa gunung saya nak. Banyak sangat gunung tu kan? Kat Malaysia pun dah kira, kita pun dah banyak gunung kat Malaysia ni. So, kalau kita nak mula, kita boleh mula daripada gunung kat Malaysia. So, kalau macam as a first hiker kan, macam saya tak pernah hiking apa semua, akak prefer beginner ni hiking gunung mana dulu? Boleh lah. Bukit Bukit Braga boleh pergi. Pernah pergi? Bukit Braga. Tak. Sejujurnya saya tak pernah hiking Saya tak pernah hiking boleh cuba lah. Bukit Braga tu kategori untuk beginner. Dia beginner friendly lah. Lepas tu boleh pergi Gunung Datuk, Gunung Asi di Negeri Sembilan. Dia tak cerewet sangat lah dia punya proses tu. Sorry lah, ni saya tanya out of curiosity sebab saya pun tak pernah hiking apa semua kan. Apa yang membezakan gunung-gunung tu dengan gunung-gunung ekstrim yang lain? Salah satunya mungkin ketinggian lah. Mungkin makin tinggi tu mungkin lagi susah. Tapi ada juga gunung rendah tapi susah. Macam kat Malaysia ni. Kita punya gunung ni hutan tebal. Betul. So cabarannya kadang-kadang hujan lebat. Kita terpaksa mendaki dalam hujan lebat. Kita tak ada. Kalau hujan tak nak mendaki dah. Akak pernah ada experience tu lah maksudnya. Mendaki dalam hujan lebat. Biasalah kalau kat Malaysia memang kena hadap semua tu cuaca. Sebab kita hutan tebal. Lepas tu hujan tu kerap. Kadang-kadang tiap hari hujan. Kalau 5 hari kita mendaki gunung, 5 hari lah hujan. Akak pernah macam terjatuh ke? Terjatuh tu benda biasa ke? Kalau setakat gelincir sana sini tu biasalah. Yang teruk tu belum ada tapi lagi sampai lah. cedera parah tu so far alhamdulillah tak ada lagi. Alhamdulillah. Tapi biasanya macam mana akak join group yang macam mana untuk memang akak ada kawan sendiri ke yang kalau di Malaysia ni saya akan join lah mana-mana group yang ada open trip. Saya sign up lah. Kalau macam di luar pun sama sebab saya ni saya suka travel. So saya combinekan minat saya mengembara dengan naik gunung. So bila saya dapat 2 hobi. Saya dapat travel, saya dapat naik gunung kat luar. Kalau di luar negara lah. Dia dapat 2 benda dalam satu masa sebab kita boleh run kita punya passion. Maksudnya sama kita dapat keliling dunia kan. So so far dalam banyak-banyak gunung yang akak pernah daki kan, gunung apa yang paling akak rasa macam kalau boleh ada peluang nak daki lagi, itulah gunungnya. Macam favourite gunung lah kan yang favourite gunung kalau boleh mau repeat lagi. Memang semua gunung boleh pula. Tapi kalau dibagi peluang mungkin saya mau pergi di Carstens Pyramid di
Kepulauan Papua di Indonesia. Dia tu memang dah pernah pergi lah Saya sebelum dah pernah ni. pergi tahun 2017. Sebab gunung tu dia macam misteri sikit lah sebab dia Apa yang misteri? Apa yang salah satunya sebab dia punya saiz tu sangat sulit. Sebab di Papua tu dia ada pemberontakan dengan kumpulan pemisah. So cabaran tu lah salah satunya, kita nak akses masuk ke sana sangat susah. So, Satu lagi gunung tu pun dia teknikal lah. Kita kena banyak main tali, main jumah untuk naik ascender, descender. Dan salah satunya dia gunung yang ada saji di Nusantara ni. Oh, okey. Ada saji. Maksudnya dekat puncak tu lah baru perasan dekat puncak saji ada dia tu. saji. So far, ada tak memang gunung yang memang akak dah pergi sampai 2-3 kali? Sebab Kalau di Malaysia lah saya pernah pergi 2-3 kali lah. Kalau di luar tu sebab salah satunya kos tinggi lah kalau nak pergi luar kan. Lepas tu buat apa kita nak pergi sampai 2 kali, kita sampai puncak, baik kita cari gunung lain yang baru kan. Betul. Sebab saya rasa pun macam kita datang untuk hiking tu pun untuk dapatkan untuk dapat pengalaman. puncak kan. Betul. Ni saya nak tanya soalan Cepu Mas juga ni. Tadi saya ada tanya Manu juga. Approximately cost untuk satu trip tu agak-agak berapa? Ataupun dia memang berbeza mengikut ni ke macam mana? Berbeza lah kalau nak compare kat Malaysia ni, mungkin kita boleh dapat ratus-ratus untuk satu gunung yang beberapa hari kan. Kalau di luar tu tengoklah kalau ada yang sangat mahal. Tapi mahal dia bukan maksudnya including cost fly ke sana. Kalau tolak cost untuk fly ke sana jadi berapa approximately? Sama jugalah cost tu tinggi. Kalau untuk gunung yang berhal altitude tinggi lah. Macam di Amerika Selatan saya pernah pergi, itu gunung paling mahal saya pernah sampai lah. Apa tu? Gunung apa namanya? Gunung Aconcagua di Argentina. Hobi kita mahal mahal. Okey, jadi ada tak sumber inspirasi? Sebab tadi akak bagi tahu macam mana akak bermula daripada hobi yang sekecil-kecil. Hobi panjat pokok apa semua tu ni. Tapi ada tak orang yang memang push akak buatlah benda ni, ataupun orang yang sentiasa bagi dorongan, inspirasi pada akak untuk terus? Inspirasi tu kawan-kawan lah. Kawan-kawan yang biasa mendaki dengan kita kan. Dia kata, okay lah, you can do it. Dia kata boleh pergi lagi jauh kan. So kita try lah. Tapi kalau nak ikutkan inspirasi tu saya sendirilah. Sebab saya ni daripada dulu saya ada masalah inferiority complex. Kita rasa macam kita rendah diri lah. Lepas tu lagi satu, saya ni introvert. Faham? Kalau ni tahu kan kita ada manusia ni dia ada 3 personality, introvert, extrovert, ambivert. Betul. So biasanya orang kaitkan introvert ni dengan orang yang gagal. So saya nak buktikan introvert pun ada dia punya kekuatan juga. Sebab dia introvert ni memang tak suka menonjol kan. Akak lain lah. Saya introvert still. Saya tak nak tukar saya punya personality. I mean, saya suka akak punya semangat dan juga saya boleh cakap akak ada sifat yakin pada diri akak, sebab tu akak rasa macam aku buat je lah. Kan? Sebab aku minat benda ni, aku buat je lah, pedulilah kan. Lagipun benda ni macam bagi saya sangat impress sebab wanita. Akak pernah tak ada terima macam that kind of kritikan ke just because akak, ataupun sebab kalau circle akak memanglah circle yang memang supportive kan, ataupun daripada luar ke, ada tak? Daripada luar tu mungkin kalau pergi luar, kalau Eropah tu dia orang banyak pendaki wanita. So benda tu biasa. Tapi kalau macam di negara macam Pakistan, saya pernah naik gunung di Pakistan. Tapi bukanlah gunung itu, ni gunung yang 5,000 meter ke atas saja. Dia macam impress jugalah sebab kita perempuan Muslim. Dia kata jarang perempuan Muslim datang Pakistan untuk naik gunung. Pakistan tu dia kadang-kadang ada yang belum open minded kan. Betul. Perempuan tak boleh naik gunung. Perempuan kena kahwin, duduk rumah, jaga anak. Typical ni lah mindset. Itu kalau yang duduk di kampung-kampung lah. I see. Okay. Akak sebelum tu akak boleh makan kek dulu. Itulah tadi selain daripada hiking kan, akak ada cakap berkenaan dengan hobi-hobi lain juga kan. Mungkin akak boleh cerita sikit
Sementara kita nak commercial break ni berkenaan dengan hobi-hobi lain, and then macam scuba diving pun akak ada terjun beberapa terjun. Scuba diving tu hobi lama saya. Sebab semua ni hobi mahal. Betul. So kita kena pilih lah salah satu. Saya nak start pun saya fikir 2-3 kali lah kan nak mula hobi ni. Kena pilih satu atau 2 hobi je, tak boleh banyak. Tak ada banyak. Lepas tu nak kayu basikal lagi, nak maraton kayu lagi. basikal pun akak buat ya? Oh my God, juga berapa paling jauh? Berapa kilometer paling jauh akak pernah? 200. Daripada mana ke mana tu? Sebab kita cycling dia ada banyak event lah. Kita join event lah, Audax through event. yang 200 km untuk 12 jam. Wow. Kayu lah 200 meter tu. Saya penat dah impress dengan akak ni. Terlalu banyak benda yang saya rasa macam saya ni kerdil. Saya dah mula kena exercise daripada sekarang. Okey, tapi kita ada banyak lagi benda yang kita nak kongsikan selepas ini. Kita ada lagi lepas ni kita akan jemput sekali lagi Manuram ke ke meja kita, bersama-sama kita sembang lagi lepas ni. Tapi sebelum itu kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Okey, makan tak? Makan. Untuk makluman, saya telah bersama dengan rakan muda ini sejak di awal pengenalan rakan muda pada tahun 1994 lagi, di mana pada masa itu saya bertugas di bahagian pembangunan sukan. Sejak tahun 2011 lagi ataupun daripada 2008 sehingga 2011 saya pernah bertugas sebagai pengarah cawangan gaya hidup. Dan antara aktiviti-aktiviti utama di bawah cawangan kita pada masa tersebut adalah program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ataupun dikenali sebagai ARP. Memang benar KBS dan juga Jabatan Belia dan Sukan Negara telah merancang untuk mengembalikan semula rakan muda kepada para belia. Kita akan lancarkan rakan muda ini pada 25 hari bulan Jun ini di Depta UKM. Dan untuk kita mengembalikan semula rakan muda kepada zaman kegemilangan rakan muda kepada seluruh warga belia-belia kita. Rakan muda ini boleh disertai oleh semua belia, iaitu dalam umur 15 hingga 30 tahun. Kita open kepada mereka dan semua belia tanpa mengira jantina, tanpa mengira ras dan sebagainya. Kita open kepada semua, asalkan mereka tu masih lagi berumur dalam lingkungan yang saya sebutkan tadi. Harapan saya supaya semua belia yang ada untuk sama-sama menyambut program ini dan sertailah program-program yang kita buat tersebut, di mana dengan kaedah ini mereka bolehlah menguruskan masa lapan mereka dengan lebih berfaedah dan lebih baik lagi lah. Okey, kembali lagi di Kirana dengan 2 panel jemputan kita yang istimewa hari ini dengan topik ekspedisi wajah. Jadi untuk segmen pertama dan juga kedua tadi kita dah dengarkan perkongsian berkenaan dengan journey kita punya tetamu jemputan. Yang pertama tadi kita ada seorang pejalan kaki yang ekstrim juga daripada Damansara Utama ke Melaka. Dan yang kedua kita ada Kak Ari yang banyak mendaki beberapa gunung yang pada saya panjat tingkat 5 pun susah. Okey, tapi tak apa. Tadi saya ada dengar tadi Kak Ari ada share berkenaan dengan scuba diving, ambil lesen. Manu ada idea, plan nak ambil scuba diving juga ke lepas ni? Maybe. Actually, I tak tahu berenang juga. Know how to swim, so kena belajar tu dulu. Baru je nak cabar kan lepas ni swimming daripada Selat Melaka pergi Indonesia ke kan? Okey, tak apa. So, tadi kita dah dengarkan berkenaan dengan you guys punya journey. So, mungkin kita start dulu dengan Manu lah. Berkenaan dengan pengalaman menarik sepanjang you berjalan kaki daripada Damansara Utama ke Melaka. So, ada tak benda-benda yang you boleh recall balik? Okay, there's a few, but
mainly bila you berjalan kaki, sebab dia akan ambil masa yang lama kan. Betul. You get to appreciate the natural beauty of the country. So baru you boleh nampak like, oh, Malaysia ni actually ada banyak gunung. I tak pernah nak daki macam Kak Ari. Yet Bukit Brogah pernah. Saya tak pernah. Two times. Sebab rumah I dekat dengan Bukit Brogah dulu. So I used to go there every weekend almost. And then you boleh nampak gunung-gunung dekat even outside of KL. And then Negeri Sembilan, masuk Melaka, you can see the gunung, you can see the river. Sungai dekat Malaysia memang cantik. Negara kita memang cantik juga. You memang lalu lah pesisir-pesisir tu semua you lalu. Yes. Sebab I tak guna highway, I guna jalan lama. Jalan lama lagi panjang lah. Yes. Supposedly Tapi at least kalau highway, dia memang jalan je kan. So it's just empty. So psychologically, it will have an impact on you. At least kalau jalan lama, you boleh nampak orang lain, ada kedai, and then you can see people living their lives. Pengalaman, I would say pengalaman yang menakutkan lah. Ada dua. Satu, it's bila I gerak dari Kajang pukul 10 pagi, tarik I dah lupa dah. Okay. So malam I sampai Mantin. I buka phone, I tengok, okay, hotel near me. Hotel paling dekat 12 km. Okay. So then I realise I made a mistake. Mantin tak ada hotel. So I rehat 2 jam. Tertidur dekat Petronas actually, and then tidur dekat bus stop kejap. Lepas tu I gerak jalan sampai Seremban, guna jalan lama. Memang gelap lah. The lampu pun tak ada, apa pun tak ada. Memang jalan lama juga. So memang gelap, tak nampak apa-apa. Tapi boleh nampak bulan, boleh nampak bintang. So dalam saat tu, walaupun saya takut bila nampak langit kita ni, I realise the true beauty of the moon and the stars. Sebab kalau you duduk bandar, because of the light pollution, you can't see the light and the stars. Right? Tu you lalu ikut kawasan kampung ke ataupun memang jalan hutan ke, macam mana tu? Kira jalan hutan lah, almost. Sebab sebelah jalan tu ada sungai, and then dekat one more side there is the jungle, memang hutan juga, and then there's the old road. So kadang-kadang ada juga kereta, but mostly sorang-sorang je jalan dalam gelap tu. Apa yang waktu tu apa mindset you fikir untuk atasi you punya ketakutan tu? Jangan fikir pasal betapa gelap jalan ni. You tak fikir pasal hantu pun semua ni? Tak. No, nothing. And then thankfully, thank God, I memang tak ada experience. Actually, so I jalan malam 12 ke 1 malam sampai 7 pagi. Jalan, tapi adalah rehat. Kalau ada any building or seorang yang datang, maybe then I stop, tunggu kejap. Sebab memang takut, sebab gelap sangat kan, tak nampak apa-apa, so you rehat kejap. Even torchlight pun you tak bawa ke? You pakai flashlight daripada phone ke? Flashlight phone ada, but I tak boleh lah guna lama sangat sebab I nak save my battery, right? Yeah, that's all. Then manage to reach Seremban pukul 7 pagi. I ada my old friend lives in Seremban, so I call dia pagi, and then dia pun terkejut lah. Kenapa you panggil pagi? So cepat buka open your gate. Say, kenapa? Say, I depan rumah you. Kenapa? Oh my God. Sebab I datang Seremban lah. Kenapa? Macam mana you datang? Jalan kaki. Oh my God, your friend must be so shocked. Yes. So macam Kak Ari pula. Kak Ari ada macam experience yang menarik tak? Pengalaman menarik yang Akak boleh sharekan? Akak mesti lagi banyak ni. Ada lebih daripada 10 gunung dah daki kan? Nak ikut menarik, semua gunung pun menarik lah. Cuma setiap gunung tu dia ada dia punya keistimewaan dia, ada cabaran dia. Tapi yang saya tak boleh lupanya mungkin gunung di Elbrus di Russia. Sebab tak tahulah orang Russia ni mungkin dia macam ada mindset mungkin dia garang ke apa, siapa pun tak tahu. Bila kita naik gunung tu kan, bila masa turun tu dah sampai puncak, bila balik tu dia suruh saya lari, kita orang lari balik. Sebab dia kata nak kejar lift, nak balik hotel lah. Okay. So kata kalau terlepas tu kita kena extend lagi, tak boleh. Dia kata memang kena sampai pukul 4 kena sampai base camp. So nak tak nak kan kita lari dah lah dengan penatnya, dah sampai puncak kan. Dah hampir 12 jam kita. Oh, ini lari dah sampai puncak, nak turun bawah balik. Bawah, nak turun ke base camp. Okay, berapa tinggi gunung tu? Gunung tu approximately 5,600 lebih lah, lebih kurang. Tu gunung dikira gunung tertinggi di Eropah. So nak tak nak kita terpaksa lah dengan penatnya heret kaki lari sampai base camp.
Saya cakap ini orang gila lah. Saya rasa orang Russia ni dia memang karakter dia macam askar sikit lah. Memang garam. Semua orang Russia yang akak jumpa macam tu dekat sana. Dia orang kurang apa macam kita kan, jumpa orang kita akan ramah senyum lah, tak ramah sangat macam dia lah. kan. Kalau senyum tu satu macam insulting lah. So macam lepas tu barulah saya kenal macam ni rupanya orang Russia kan. Dia macam askar pun ada lah. Saya punya guide dia macam askar pun ada. Kita dah pernah masalahnya, kita dah sampai puncak pun kita rasa macam dah separuh nyawa kita ni. Lepas tu nak suruh lari lagi. Ya Allah, saya rasa macam memang gila ini orang. Habis tu waktu tu dekat puncak tu berapa lama je akak dengan tim akak stay dekat situ? Dan stay lah, ambil gambar semua dalam 1 jam. Macam tu lah. Okay lah. Tapi still lah macam kalau boleh kita nak lama lah kan dekat atas tu. Tapi tak boleh lama juga sebab sejuk. Lama-lama sejuk kan. Tapi kita tak nak lah sampai kena lari balik kan. Semua grup dia treat macam tu ke ataupun grup akak je specifically macam sebab tu? masa tu kita memang nak kena kejar lift turun tu. Yang yang lift yang digunakan untuk ski tu kan. Nak turun ke bawah. Kalau musim winter tempat ski. So dia ada lift untuk ski lah. Untuk ski apa? Macam cable car semua dah. Kak Ari pernah main ski tak? Pernah tapi saya tak pandai. Tak apalah, at least pernah cuba. Right. Sebab yelah kat Malaysia ni tak ada kita tempat belajar ni kan. Yeah. So itulah kita nak berbalik pada Manu. What happened kalau waktu tu memang hujan lebat, berapa banyak baju you bawa? Actually, I bawa I pakai jeans untuk jalan. Itulah, ya Allah, waktu I tengok track dia pakai jeans. But dalam bag, I bawa my diary. Actually, my diary, one storybook. I bawa storybook Peter Pan untuk baca. So kadang-kadang I tunggu dekat bus stop or maybe kalau I stay in the hotel, I baca. And ada satu shorts and ada satu lagi t-shirt tu je. Oh, so tak banyak lah baju sebab lagi pun you bawa backpackers tu kan? Ke tak bawa? Tak juga? I bawa my laptop bag sebab I tak ada bag yang betul untuk. Oh my god, my laptop bag. Itulah macam I impressed sebenarnya. So kita kembali kepada Kak Ari. Apa lagi pengalaman menarik akak selain daripada dekat Russia tu, ada tak? Even kat Malaysia pun ada tak pengalaman menarik yang akak tak boleh lupa? Banyak. Kalau di Malaysia ni saya rasa paling menarik saya pergi di Sarawak. Sebab di gunung-gunung di Sarawak lah. Sebab bila kita di Sarawak ni dia banyak gunung yang terpencil. So bila kita nak naik gunung, kita kena masuk kampung dia orang dulu lah. Kalau dekat Sarawak tu kan orang lokal dia lah yang akan guide. Biasanya orang situ lah, orang lokal. So ada sekali tu saya masuk di kampung di Sarawak ni pernah dengar Long Lelang? Tak, saya tak pernah. Itu di Sarawak lah, salah satu gunung di Sarawak. Mana pernah dengar? Tak juga. Daripada Miri kita kena pergi ambil Twin Otter. Twin Otter yang flight kecil tu. Pergi ke Long Lelang, daripada situ naik 4-wheel lagi. Dia satu kawasan Dia kampung. Nama kampung tu lah. Orang Kelabit dengan Penan. Right. So kita bukan setakat dapat daki gunung tapi dapat juga bergaul dengan orang kampung situ lah. Lepas tu dia tangkap ikan kelah. Pakai tangan? Dia lah. Pakai Kita ni cuma lah. makan je. Ini soalan out of curiosity juga sebagai orang yang tak pernah mendaki. So apa biasanya tipikal alatan yang akak bawa waktu mendaki? Tadi kita dah tahu Manu bawa beg laptop, akak bawa apa? Dia beza lah kalau gunung kat Malaysia dengan kat luar ni lain. Sebab kita cuaca sini lain dengan dekat luar kan. Kalau kat Malaysia ni kita boleh pakai apa-apa je, baju kan. Baju tapi make sure lah kasut tu yang sesuai untuk mendaki lah. Kasut apa kasut? Kasut, biasa saya pakai kasut trail running. Sebab hutan kita selalu basah. Oh, dia bukan ada kasut spesifik yang untuk, tapi akak tak pakai yang tu lah, akak pakai yang sebab maksudnya saya rasa macam tak sesuai untuk hutan kita. Malaysia. Oh, kenapa? Sebab kasut tu Sebab sorry, saya basah. memang tak tahu. Sebab kita punya hutan sentiasa selalu basah, selalu hujan. So kalau kita pakai kasut yang orang Eropah pakai, tak sesuai. Ada setengah orang tu pakai kasut getah je yang orang pergi. Itu pun
kalau ikutkan sesuai. Oh, ya ke? Cuaca Yang warna kita. kuning tu ke? Yang warna hitam. Oh, yang warna hitam tu. Kuning tu kan Saya pernah panggil Adidas kampung. Maafkan saya tiba-tiba ni kan. Okey. Tahu saya tahu. Itu kita panggil Adidas kampung. Adidas kampung. Itu senang tu. Kalau basah kita boleh lap. Kering. Okey, alright. Terima kasih Kak Ari dan juga Manu atas perkongsian pengalaman itu tadi, pengalaman menarik. Dan untuk segmen yang seterusnya ni juga kita akan ada lagi banyak soalan yang ingin diutarakan kepada kedua-dua panel kita. Kita berehat seketika dan kembali selepas itu. Cepat makan. Rakan muda, rakan muda, oh yeah. Bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Kembali lagi untuk segmen terakhir Kirana bersama lagi dengan kami, dua panel kita, Manu dan juga Kak Ari untuk tajuk ekspedisi wajah. Tadi kita dah dengar macam-macam perkongsian sampai saya sendiri rasa macam saya tak nak sentuh dah kek tu sebab tak nanti ni kan. Okey, tapi tak apa. Tadi kita dah dengar berkenaan dengan journey, pengalaman menarik dan sebagainya. So kita sekarang ni nak tanya berkenaan dengan liku-liku ataupun cabaran Kak Ari dan juga Manu. Mungkin kita boleh mulakan dengan Manu dulu. Apa cabaran paling besar yang you go through along the journey daripada Damansara Utama ke Melaka? Bukan dari secara fizikal, cabaran yang paling besar yang saya dah hadapi tu memang dari segi mental lah. Because the mental part is a lot tougher actually. Sebab kalau you jalan, kalau you tak fikir banyak-banyak, bolehlah jalan. Tapi you fikir benda yang bukan-bukan, and then sebab benda ni memang cabar diri sendiri kan. And then ada juga you fikir pasal it's like, oh kalau I buat benda ni, oh orang ni akan kagum, maybe this person will be impressed, maybe that person will be impressed. Lepas tu you have to keep reminding yourself, no, untuk siapa you buat ni? Actually, for who are you doing this? And I told myself, I'm doing this for me alone. I'm doing this so I can respect myself. I'm doing this because I want to be impressed with myself. I want to have my own achievement, right? So sebab minda kita yang bising here, right? So yang tu akan buatkan kita lagi penat, right? So you have to make sure that your mind is quiet when you are walking. And then also the last day tu maksudnya I gerak dari Rembau sampai Melaka 1 petang sampai 8.44 pagi. So hampir macam 20 jam kira lah non-stop I walking. Adalah rehat sana sini tapi malam juga I jalan. The last 8 hours, maksudnya the last 20 km macam tu, I tak boleh luruskan kaki kanan I sebab memang terlampau sakit. So 8 hours limping je lah. Limping, I tak boleh jalan betul-betul. You tak ada bawa macam ubat saku ke? Ada tapi tak cukup. Tak cukup lah. Sebab dah seminggu you jalan and then your body has been pushed to the limit. So memang badan I dah tired and letih. Tapi memang tak nak putus asa juga. Ada juga dalam hari last alone ada yang maybe 3-4 orang yang tanya. Henti dia tanyalah, kenapa you jalan, ke mana you nak jalan pukul 3 pagi. Tak boleh jalan betul-betul lagi. Dia nak tumpangkan jalan lah tu. Dia nak tumpangkan tapi I memang berterima kasih because rakyat Malaysia ni, kita ni memang akan tolong juga kalau dia orang nampak yang you susah. Ada juga orang yang tolong. Maybe kalau you online, you boleh nampak benda bukan, you think, negara kita ni we are not united. But no, actually if you are in trouble, the Malaysian people will help you. Yes, and I'm very thankful for that, you see. So, tapi I told them, it's like, thank you, but I memang nak jalan. I tak nak, sebab kira it feels like I tipu diri sendiri. Memang susah, memang it feels very tempted. Tak apalah, 5 km you boleh tumpangkan atau 10 km you nak tumpangkan, tapi I tak nak juga actually. Even though I was tempting, I said no. So how do you keep your mind at peace dalam keadaan bising macam-macam you fikir? Just focus on your goal. Focus on your goal and ask yourself why you are doing this. Sebab kadang-kadang banyak benda yang kita orang ni buat untuk kagumkan, to impress other people. Betul tak? You beli baju baru ke atau you beli phone baru ke. Kadang-kadang you tak buat untuk diri you sendiri. So ask yourself why. And then okay, you nak impress orang ni untuk apa?
Why? Do they pay your bills? Do they feed you? Do they do anything? Are they important people in your life? If doesn't matter, usually doesn't matter the people yang impress your friends, but impress diri sendiri dulu. You see, so you keep telling yourself that, and then that give me the spirit and semangat lah untuk teruskan jalan. Yeah, I love the mindset. I mean, he is still too young, tapi ada that kind of so mature mindset for me. I mean, I need to be mature too. Suka dia punya Okay, I give you some of mine. Kan? dia punya goal, tak nak impress orang tapi impress diri sendiri. Betul. Kan? Betul. Barulah kita ada that kepuasan, betul tak? Betul. So daripada you cabar diri tu, I mean, adakah dengan mencabar diri tu memberi jawapan yang you cari selama ni? Macam tadi kan mula-mula kan you ada bagi tahu kenapa. You tak ada reason pun kan untuk macam tiba-tiba je you nak pergi Melaka. So how? Yes. Are there any changes? Did I find the answer? Ada saya dapat cari jawapan. Yes, actually. Most of it ada yang I still tak puas juga. Sebab you dah buat benda ni sekali, macam Kak Ari, kali pertama you daki gunung, macam rasa tak cukup kan? Memang rasa ni okay, lepas ni nak buat apa? Lepas ni memang something yang lagi mencabar dari ni. So I want to challenge myself more in the future also, because I want to prove and see how far I can actually go. Sebab I sampai Melaka and then 2 hari I dah rehat, my body is recovered, my body is okay. 2 hari je? Yeah. You recover? Yeah, mandi, makan, tidur, that's it. That's my rest routine. Okay. So my body can actually do a lot more. But kalau you tak cuba, you memang takkan tahu, right? So Betul. I want to try and challenge myself more. Okay, sekarang ni untuk Kak Ari pula. Kak Ari punya biggest challenge waktu mendaki dan sebagainya, apa cabaran tu? Kalau business challenge tu nak dapatkan dana lah untuk ni Lebih kewangan. mahal. Sebenarnya lebih mahal. Memang cari nafkah semua nak pakai duit kan. Kalau kita betul. nak pergi keluar, even kat Malaysia pun, kalau nak pergi gunung dekat Perak pun nak kena pakai duit minyak. Kan? Kalau kat luar nak kena bayar duit kapal terbang. Lepas tu logistik semua nak kena ni lah. Kalau cabaran lain, saya rasa kekuatan mental tu, kalau macam fizikal tu kita boleh training. Kalau macam mental tu, macam mana kita nak hadap benda tu kan. Sebab kalau kita mental kita lemah, kita akan separuh jalan tu kita okey lah, tak nak lah, nak give up lah. Betul. Kita akan turun. So sampai puncak. surprisingly, sebab kita sekarang yang ada dengan saya sekarang ni adalah fizikal, orang yang menggunakan fizikal untuk kerja-kerja ekstrim. So saya agak terkejut bila fizikal tu bukanlah cabaran utama tetapi mental. Yes. Betul. Fizikal tu macam kita training lah. Macam kadang-kadang kita lari, bersikal ke, ataupun kita buat latihan yang ringan lah. Kalau nak start dengan panjat tangga boleh? Boleh. Saya sebenarnya sebab rumah saya tingkat 5, tak ada lift. Bagus. So, sebab tu saya selalu cakap dekat office mate saya apa semua. Hari ni saya panjat tingkat 5, turun tingkat 5, 2-3 kali macam tu. Tu kira itulah tu dah training lah tu. Sebab macam kalau saya pergi gunung yang luar pun, saya tak akan training kat Malaysia. Sebab kita kan, takkanlah kita nak pergi negara lain kan, mahal lah kos. So gunung apa yang biasanya akak prefer untuk dijadikan training center? Kalau kat sini, kat Selangor ni paling senang Bukit Kutu dengan Gunung Nuang. Itulah training rutin lah, tempat training center saya lah. Ambil masa berapa lama untuk training? Itu 1 hari boleh sampai lah, pergi balik. Maksud saya berapa minggu sebelum? Biasa dalam masa sebulan lah. Sebulan lah. And then hari-hari akak buat ke macam mana? Seminggu sekali? Tak, kalau naik gunung Sekali tu je? mungkin seminggu sekali. Percaya tak kalau saya katakan gunung tertinggi saya pernah pergi tu Gunung Aconcagua di Amerika Selatan. Gunung tu berketinggian hampir 7,000 meter. Tapi saya training dekat Malaysia, kat Bukit Kutu je. Oh my god. Okay, 2 minggu saya sebelum letak dalam saya punya list nanti. Sebelum 2 minggu sebelum saya punya trip, saya pergi Bukit Kutu training kat sana. Okay. Itu lah last saya naik gunung sebelum saya pergi sana. Tadi akak ada cakap berkenaan dengan cabaran mental tu yang paling besar. So macam mana akak atasi benda tu? Mental tu, kalau ramai orang tak percaya, kalau kita naik gunung di Malaysia ni, sebenarnya kita boleh bina kita punya kekuatan mental. Okay. Sebab gunung kat Malaysia ni dia punya cabaran tu lain. Sebab kita punya hutan tebal. Lepas tu hujan. Kadang-kadang hari-hari hujan. So benda tu kita jadi mental tau. Kalau kita tak boleh sabar kan. Kita tak apalah, nak balik lah kan.
So bila kita dah biasa dengan gunung yang mencabar macam tu, kita akan mental kita akan jadi kuat. Walaupun pun yang jadi, kita kena target nak sampai puncak. Saya sukalah semangat korang berdua ni. Tapi itulah saya nak tanya Manu balik. Sebelum ni dah berjalan daripada Damansara Utama ke Melaka. So what's next? Ada Mungkin banyak ada orang plan. yang tanya soalan ni. Actually, I tak ada jawapan. Okay. I haven't planned anything yet. Maybe dalam masa bulan 2 atau bulan 3 tahun depan, 2024, I will do something. Maybe jalan sampai Singapore or Penang. Merentas negara terus Tengok dulu lah. Itu kena training dulu. Right? Maybe pakai bag yang betul-betul this time. But for something yang simple and a bit easier to do but still a bit challenging is jalan dari rumah saya sampai ke puncak Genting. Sebab Genting is kena mendaki juga kan. Dah jadi hiker pula. Lepas tu boleh naik gunung pula. Yes, actually I suka juga daki gunung tapi sebelum ni it's just Broga because I live near there, right? But maybe in the future Gunung Tahan I definitely want to do someday. But I need the training first lah. Boleh follow Kak Ari untuk training yang proper lepas ni. So Kak Ari pula what's next? Maksudnya ada tak beberapa target untuk nak tawan Gunung Everest ke? Gunung Everest dah akan ni. So mana tahu in the future Gunung Everest terlalu mahal lah untuk pendaki biasa macam saya kan. So itu kalau nak beli pun kena ada dana yang besar. Mungkin saya nak buat target saya Gunung Denali di Alaska. Itu kalau saya dapat tu saya boleh bersara lah daripada naik gunung. Terus bersara tak payah tunggu Everest, terus bersara. Sekejap, saya ingatkan macam Gunung Everest tu antara macam benchmark untuk setiap bukanlah benchmark, dia macam KPI untuk setiap ni mountain climber bukan? Okay lah, kalau ada duit saya nak jugalah. Maksudnya kalau duit tu bukan satu halangan, memang akak ada halangan lain tak untuk pergi ke Gunung Everest tu? Ke memang bukan akak tak rasa saya macam dah kurang, bukan tak rasa. Saya kalau ada peluang mungkin saya nak lah. Tapi saya lebih sebab ada lagi gunung yang lagi suka daripada Everest. Yang lebih teknikal ataupun lebih mencabar lah. Sebab Gunung Everest tu ada orang yang ada duit, kaya, tapi dia jarang naik gunung. Dia boleh pergi Everest. Sebab Everest tu salah satunya dia punya kos tu tinggi lah. Actually, I heard from someone, my colleague before this, yang dia cakap yang Gunung Tahan tu lagi mencabar daripada Gunung Kinabalu. Betul tak? Betul, sebab Gunung Tahan tu bagi saya dia lah cabaran dia banyak sungai, kita kena rendah hutan tebal. Daripada Gunung Kinabalu tu kita buat dalam masa 2 hari 1 malam je. Kalau Gunung Tahan tu mungkin dalam masa 4 hari hingga 8 hari. Lepas tu kita pikul lagi barang. Semua barang kita pikul sendiri. Kalau macam di Kinabalu kan kita boleh ada porter. Kita boleh belenggang jalan naik puncak kan. Okay, so maybe Kinabalu first lah. Lepas tu baru Kinabalu dulu baru ni. Orang first time pergi naik Kinabalu terus. Okay. At least dah ada satu KPI gunung tertinggi dekat Malaysia dah personal KPI, tawan. correct. Okay, so tadi kita dah dengar berkenaan dengan cabaran-cabaran yang saya yakin akan memberi inspirasi kepada kita punya penonton. So last word daripada Manu dan juga Kak Ari. Mungkin Manu boleh start dulu. Harapan you ataupun message yang you nak berikan kepada penonton. Kata-kata hikmat. Message yang I nak berikan, I mean very simple lah. I hope yang next journey yang I boleh buat, I boleh dapatkan sponsor. Right? Because Boleh. Yeah, right. Tapi kalau tak dapat pun I will still do it. Sebab sama macam Kak Ari, kita orang yang suka cabar diri sendiri. Kita buat untuk diri kita sendiri. We want to prove to ourselves, right? So tapi kalau you tak percaya yang you boleh buat, you memang takkan buat. Dan kalau you dah putuskan yang I will give up at this point, it's over, then that's when it's over. You have to keep pushing past that, and that's when you know your limits. So keep pushing past your limits and you will achieve. Even if you don't achieve everything that you want, you will achieve something and you can be proud of it. Saya impressed. Oh, by the way, you boleh promote you punya social media untuk kita punya penonton follow? Okay, single tak? Yes, actually. Betul tak? Accepting girlfriend applications.
My Terus social hantar media, resume. my social media are Instagram and I'm on Twitter or X. Facebook dah tak ada dah because that's for older people. Oh my god, ouch. Okay. TikTok belum lagi, but I will be updating my journey on Instagram and TikTok. My handle is the same everywhere. That's at Rudran, R00DRAN. Okay, alright. So, Kalau tak, you boleh cari just Menara Kajang. Why Menara Kajang? Well, I'm from Kajang and I'm very tall, so Menara Kajang. oh patutlah. So I was wondering why Menara Kajang. I thought you pernah tawan Menara Kajang. Lepas tu I fikir macam Kajang mana ada menara. Saya lah menara tu. Okay, Kak Ari pula, kata-kata terakhir. Ada Kata-kata message. terakhir, kalau macam kita dah minat sesuatu, ada passion, just go for it lah. Kalau benda tu tak salah kan. Kalau macam mendaki gunung ni pada saya tak ada benda yang bukan tak ada benda salah. Macam ni kan satu hobi yang sebab setengah orang cakap apalah gunung menyusahkan diri sendirilah, ambil duit semua lah. Bagi saya benda tu kita je tahu apa dia punya benefit pada kita lah. So kalau ada minat yang kita mau kita suka tu, just go for it lah. Dan kita buat untuk macam Manu cakap kan, untuk diri sendiri, jangan sebab kita nak impress orang apa semua. Okay. Dengar tak tu korang? Korang dengar? Okay. So akak punya, akak nak sharekan social media akak untuk orang follow. Mana tahu lepas saya, ni. apa ni macam Manu cakap kan, FB tu untuk orang tua. Tak, sebab saya rasa ramai lagi orang yang minat nak join hiking ke, boleh tanya akak benda-benda kan. Sebab saya dulu start Facebook kan, so saya banyak post saya Mana lah ni? Kita nak share dah Facebook. Facebook saya Ari Hassan, tapi saya ada juga Instagram, Ari Hassan 4664 kot. Macam nombor password. Sebab saya selalu share saya punya macam, biasanya saya akan share lepas saya balik lah. Kadang-kadang saya tak bagi tahu orang pun saya akan pergi mana-mana kan. Tiba-tiba dah sampai. Tiba-tiba dah sampai puncak. Okey lah, ni sampai puncak. Dia penting result kita pergi tu kan. Okey, jadi terima kasih kepada Kak Ari dan juga Manu atas perkongsian yang sangat memberi inspirasi kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada penonton yang setia bersama dengan Kirana hari ini sehingga ke penghujung rancangan. Dan kita jumpa lagi untuk episod yang seterusnya dengan tetamu-tetamu lain yang lebih memberi inspirasi insya-Allah. Dan kita jumpa lagi. Sebab makan, kita makan.